Didik TV KPM. Untuk slot matematik menengah atas, tajuk percukaian, bab 4 tingkatan 5. Pada hari ini, cikgu akan membawa anak-anak semua belajar tentang cukai itu untuk mengkaji, mentafsir dan membuat pengiraan melibatkan pelbagai jenis cukai. Yang kedua ialah membuat pengiraan yang tepat bagi cukai jalan, cukai pintu, cukai tanah, cukai jualan dan perkhidmatan, dan seterusnya. Kita punya matlamat kita itu pelajar-pelajar hari ini dapat menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan dengan baik dan yakin. Jom kita mulakan. Okeylah. Cukai. Selalu orang dengar cukai. Apa itu cukai? Mira pun tadi pening kepala tengok cukai saja. Apa cukai? Cukai tanah, cukai itu. So, apakah kepentingan membayar cukai? Kita sebagai rakyat Malaysia perlu membayar cukai apabila tiba waktunya. Apakah kepentingan membayar cukai? Jadi saya rasa dekat sini sepatutnya semua kita tahu kenapa kita perlu membayar cukai. Anak-anak di Google Meet, boleh tak beritahu cikgu dan juga host kita hari ini mengapa kita perlu membayar cukai? Silakan. Ada siapa nak bagi pandangan? Kenapa tu nak kena bayar cukai? Siapa nak cuba? Boleh angkat tangan? Mana ni? Semua malu-malu lah cikgu. Dia minta kita sebut nama dia kot. Mungkinlah kita nak panggil Amar Haziq. Kita mula atas sekali. Amar Haziq. Mengapa kita perlu membayar cukai? Saya rasa untuk mengelakkan denda yang dikenakan. Terima kasih. Nampaknya Amar ni dia ke depan sikit. Maksudnya siapa tak bayar cukai kena denda. Tak apa, terima kasih Amar. Nak bercerita hari ini biarlah Amar dan kawan-kawan yang lain serta host kita ni pun di luar sana pun tahu mengapa kita perlu bayar cukai. Yang pertama sekali ialah cukai inilah sebagai sumber pendapatan negara. Betul. Kerana kita sebagai rakyat membayar cukai diuruskan oleh kerajaan. Kerajaan akan gunakan duit tersebut untuk membangunkan negara. Dan pembangunan itu akan kembali kepada rakyat semula. Betul. Jadi kepentingan cukai ini ialah yang pertama sekali sebagai sumber utama pendapatan kerajaan. Itulah sumber kita. Yang kedua sebagai alat untuk melaksanakan polisi. Contoh macam mana? Contoh macam kerajaan nak laksanakan program celik IT contohnya. Jadi kerajaan pun membuat program siapa beli komputer dapat rebate. Siapa beli gini dapat rebate. Tapi takkan kerajaan keluarkan duit bagi suruh beli laptop ni semua? Betul. Tak ada duit. Itu cara dia. Yang ketiga sebagai alat kawalan penjualan barang elektrik. Maafkan saya. Alat kawalan penjualan barang dan perkhidmatan. Contohnya, kita tak nak masyarakat kita merokok sangat. Kita pun naikkan cukai rokok dan tembakau. Jadi orang pun kuranglah merokok. Ataupun kita nak kurangkan orang bermain judi. Kita naikkan cukai judi. Jadi orang pun kurang bermain judi. Kemudian yang keempat adalah sebagai alat kawalan untuk menstabilkan ekonomi. Contoh tahun lepas COVID-19, rakyat ramai hilang pekerjaan. So, inilah caranya. Gunakan duit cukai, berikan bantuan kepada rakyat yang terjejas. Itulah tujuan cukai ini. Jadinya, selepas dikutip duit cukai itu, ke mana pula disalurnya? Takkan kepada saya? Tidak. Jadi, antaranya adalah dihantarlah ke bidang pendidikan. Terutama tahun lepas PDP, PDPR semua tu banyak diperlukan duit. Apatah lagi dengan kesihatan. Kemudian lagi kepada kebajikan, kepada infrastruktur, kemudian awam, kepada pertanian perindustrian. Alright? Kemudian keselamatan dan pertahanan dan seterusnya ialah kepada pembangunan negara. Inilah dia perginya duit cukai kita. Dikutip bukan hilang begitu saja. Semua yang digunakan balik kepada rakyat-rakyat yang membayar cukai dan tidak bayar cukai sekalipun mendapat faedahnya. Betul. Sekarang kita tengok. Dalam topik kata 5 ini, anak-anak semua, kita didedahkan dengan 5 jenis cukai. Yang pertama adalah cukai pendapatan yang akan diuruskan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, LHDN. Yang kedua, cukai jalan. Dan diuruskan oleh JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan. Yang ketiga, cukai pintu. Nama cukai pintu nampak macam pelik kan? Tapi inilah untuk sesiapa saja yang memiliki rumah kena cukai pintu. Diuruskan oleh pihak penguasaan tempatan, PBT, iaitu contoh majlis daerah, majlis bandara, majlis bandaraya. Cukai tanah. Sesiapa yang ada tanah kena bayar cukai. Diurus oleh pejabat tanah dan galian negeri. Dan seterusnya adalah cukai jualan perkhidmatan. Kita selalu dengar SST, GST, itulah dia.
yang diuruskan oleh Jabatan Kas Tanda Esas Diraja. Okey. Baik. Dan Mira dan anak-anak semua ya. Apabila kita bercakap tentang cukai, kita kena bayar cukai. Okey, kalau cukup tempoh, cukup syarat, kena bayar. Okey, kalau tak bayar apa jadi? Macam Amar cakap tadi, kenalah denda, penalti, penjara. Okey. Contoh cukai pendapatan. Akan ada aktanya, itu Akta 53. Pelajar-pelajar di rumah dari Google Meet, ingat ya, cukai pendapatan Akta 53. Baik. Iaitu ada 4 seksyen yang menerangkan. Yang pertama adalah tentang tidak maklum cukai. Yang kedua, palsukan pendapatan cukai. Supaya kena cukai kurang, dia pun palsukan pendapatan dia. Tak boleh. Okay? Yang ketiga, palsukan tanggungan. Anak ada 2, kata ada 3. Tak boleh. okey. Yang keempat ialah palsukan cukai juga, tu bantu orang membuat tuntutan palsu. Tak boleh. Apa jadi kalau langgar? Penjara sudah pasti. Denda pun kena. Penalti pun kena. Itu cukai pendapatan. Yang kedua, cukai jalan diuruskan oleh JPJ. Aktanya adalah Akta 333. Senang ingat. Okay? Akta 333 iaitu memputuskan kalau berlaku apa-apa, kenderaan yang tidak ada cukai jalan tidak boleh berada di jalan raya. Kalau ada apa jadi, Mira? Rasanya? Kena saman lah cikgu. Betul. Kena bayar berapa? 2,000. Pandai, terbaik. Okay, anak-anak sana pun patut begitu juga. Okay, pandai. Alright. Terima kasih. RM2,000 didendanya. Okey, itu tentang cukai jalan. Cukai pintu diuruskan oleh PBT. Okey, ini untuk pemilik-pemilik rumah, kilang, kedai semua kena bayar. Akta 171 yang mana memputuskan kalau tak bayar cukai ini apa jadi? Pertama sekali, notis E dikeluarkan, iaitu amaran suruh bayar. 2 minggu tak bayar, keluarlah borang F, iaitu harta boleh disita. Itu adalah cukai pintu. Okey, cukai tanah pula yang ada tanah. Okey, yang mana aktanya, okey, ini cerita tak pendek. Okey, dia ada panjang. Kanun Tanah Negara 1967 yang mana memputuskan kalau tidak bayar cukai tersebut, pertama sekali borang 6A akan dikeluarkan. 2 minggu juga. Cukup time buat donor saja apa jadi? Sama juga. Tanah boleh dirampas, boleh dicucukkan hak juga. Itulah dia tentang cukai tanah. Dan yang kelima adalah cukai jualan perkhidmatan. Okey, yang ini diuruskan oleh Jabatan Kas Tanda Esas Diraja. Aktanya adalah ada 2, 806 dan 807. 806 ni merujuk pada Akta cukai jalan, cukai jualan. Cukai jualan. Okey, ini lebih pada pengilang-pengilang. Dan kita yang rakyat biasa ini yang makan dekat KFC, makan dekat McD, makan kat mana-mana sajalah. Okey, fast food, kita kena Akta 817. Itu cukai perkhidmatan. Pergi hotel kena bayar lebih, pergi sana naik lebih. Okey, itulah dia. Cukainya berapa peratus tu agak-agak Mira? Cukainya ialah 6% sahaja. Okey, dalam resip kita ada tulis 6%. Itulah dia. Betul. Okey, kalau tak bayar apa jadi? Denda, penjara dan penalti juga. Didik TV KPM